Hari ini ialah hari yang sangat bermakna. Apabila Bapa Surgawi kita naik ke syurga selepas menamatkan 37 tahun kerja penginjilannya di bumi ini. Jadi pada hari ini, saya ingin pahatkan kehendak Bapa di hati kita sekali lagi dan merenungi makna misi penginjilan yang diamanahkan kepada kita melalui ramalan dan ajaran Alkitab. Di dalam buku Ulangan bab 28, kita boleh mencari kehendak Tuhan Bapa. Marilah kita menerima pekat daripada Tuhan dan menjadi utusan yang dapat menyampaikan pekatnya kepada semua manusia di dunia. Buku Ulangan bab 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bulan Disember tahun 2016 yang lalu, Tuhan memberi saya peluang untuk memberikan ucapan di PBB. Saya pergi ke sana dan kembali dengan gembira. Ucapan yang saya berikan di sana hanya mengenai Tuhan kita. Di sini tertulis, Tuhan akan mengangkat kamu di atas segala bangsa. Marilah melihat ayat 2. Segala pekat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakumu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jika kita hidup menurut ajaran Tuhan, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan keluar. Berkat akan mengikut kita ke mana-mana sahaja. Bapa Surgawi membimbing dan mengindahkan kita selama 37 tahun. Saya percaya bahawa di antara banyak ajaran, apa yang paling penting ialah berkongsi berkat Tuhan dengan semua bangsa. Di dalam buku Ulangan bab 28, ada satu syarat untuk kita diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Apakah syaratnya? Jika kita mematuhi firman Tuhan, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Marilah melihat ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan mengerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan pekat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahawa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Kalian semua, jika kita mematuhi Tuhan sepenuhnya, Injil ini akan tersebar di Samaria dan ke penghujung bumi tidak lama lagi. Tuhan akan membuka jalan dan memanggil ramai orang ke dalam kebenaran. Marilah kita mematuhi Tuhan dan mengikut ajarannya. Kalau begitu, kita akan selalu diberkati pada waktu kita masuk dan keluar. Inilah yang Tuhan janjikan. Tuhan juga berjanji bahawa Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Marilah kita menyambung dengan ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan berjanji untuk mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhanmu, yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Tuhan lain dan beribadah kepadanya. Kalian semua, siapakah yang menjanjikan ini? Tuhanlah yang berjanji. Tiada dusta dalam janjinya. Pasti dipenuhi seperti yang dikatakan dia. Tuhan berjanji bahawa kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan diberkati pada waktu kita keluar. Dan dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Gereja Tuhan kita telah menerima berkat ini dan sekarang menginjilkan berita baik. Kemudian, manusia di dunia berkata, akhirnya kita menemui kebenaran yang dinanti-nantikan. Orang bergembira dan haruman sial mereka berlimpahan di seluruh dunia. Betul? Sekarang, kita mempunyai harapan tentang bagaimanakah bapa dan ibu akan membimbing Injil ini. Tuhan meminta kita untuk mendahului dalam menerima berkat-Nya. Jika kita hidup dalam kepatuhan kepada firman Tuhan dan mengikut perintah-Nya, Dia akan mengangkat kita menjadi kepala kepada semua dan bukan menjadi ekor. Dan bersatu jalan musuh akan menyerangi kita, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan kita. Tuhan berjanji bahawa mereka akan melarikan diri dengan ketakutan yang amat sangat dalam semua arah. Janji di dalam buku Ulangan bab 28 dibuat oleh Tuhan. Tiada dusta dalam janjinya. Jika kita mempunyai iman dalam Tuhan melalui kubah, kuasa Tuhan Elohim ini, kita dapat mempercayai bagaimanakah Dia akan memenuhi misi. Kemudian kita dapat memahami janjinya di dalam buku Ulangan bab 28. Marilah melihat buku Yesaya bab 40 ayat 15. Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir tebu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Mesej yang mahu Tuhan sampaikan kepada manusia melalui buku Yesaya bab 40 ayat 15 ialah bumi adalah terlalu kecil sehingga kan dianggap sia-sia sahaja di mata Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, bumi adalah seperti setitik air di dalam timba. Jika kita mempunyai pandangan yang sama dengan Tuhan, kita boleh mendapat jawapan kepada mengapakah kerja penginjilan dapat dipenuhi semudahnya. Bumi adalah kira-kira 12,760 km dalam diameter. Sehingga ke hari ini, kita melihat bumi dan berfikir tentangnya dalam lingkungan bumi. Namun pada hari ini, marilah kita mengubah pandangan kita sedikit dan melihat bumi dari luar angkasa. Ini ialah bumi yang dilihat dari Juhau. Bumi yang dilihat dari Juhau adalah sekecil ini. Di tempat yang sekecil ini, ramai manusia tinggal sepadatnya. Di sana, sesetengah orang memandang rendah terhadap orang lain, memegahkan kuasa mereka. Sesetengahnya memegahkan kekayaan mereka. Tidak kira apakah yang mereka lakukan, semua perkara yang berlaku di bumi adalah sekecil titik ini. Ini ialah sistem suria di mana bumi ialah miliknya. Utarit, Zura, Bumi, Marek, Mustari, Juhau, Uranus, dan apakah seterusnya? Neptun. Semua planet dikecilkan berdasarkan saiz sebenar. Bagaimana pula dengan bumi? Adakah bumi besar atau kecil? Juhau agak besar dan Mustari cukup besar. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk menginjil di Mustari atau Juhau,
Kerana Injil perlu diberitakan ke hujung planet. Kita mungkin bekerja beberapa dekad atau beberapa abad lagi. Betapa bersyukurnya kita kerana Tuhan meminta kita untuk menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi yang kecil ini. Hidup di tempat sekecil ini, kita mengelaskan orang kepada beberapa kategori. Orang yang berjaya dan orang yang gagal. Orang yang berkuasa dan orang yang berkuli. Orang yang kaya dan orang yang miskin. Sangat menggedekan untuk mengelaskan orang seperti ini. Ini berlaku di bumi yang kecil ini. Apabila ditanya, siapakah yang paling banyak mendapat wang di bumi? Orang seringkali menjawab Bill Gates, yaitu ketua Microsoft. Keuntungan yang dia gaup dalam setahun adalah amat besar, di luar imajinasi kita. Jadi, orang mengangkat ibu jari ke atas, merujuk kepadanya sebagai orang terkaya di dunia. Kalau begitu, adakah Bill Gates orang yang berjaya? Dalam fikiran saya tidak mempunyai perasaan pribadi tentang dia. Dalam pandangan rohani kita, untuk berjaya, Bill Gates mesti menerima kebenaran kita. Bila dia menerima kebenaran, akhirnya kita boleh berkata bahawa dia telah berjaya. Tetapi sekarang, sukar untuk mengatakan bahawa dia ialah orang yang berjaya. Walaupun Bill Gates melaburkan semua kekayaannya untuk membeli bumi ini, berapa banyakkah yang dapat dia beli? Bolehkah dia membeli separuh dari bumi ini? Tuhan kita berkata bahawa kita tidak boleh memberikan perhatian hanya kepada bumi yang kecil ini. Sekarang, kita perlu meluaskan pandangan kita dan melihat ke dunia syurgawi. Perkara bumi adalah sangat kecil dan tidak mempunyai nilai yang banyak. Orang yang mengingini berkat sebenar dan besar haruslah mengejar perkara di atas, perkara syurgawi. Seperti yang anda lihat, betapa kecilnya bumi, berbanding dengan mustari, betapa kecilnya bumi. Bagaimana pula apabila ia dibandingkan dengan Juhau? Sangat kecil dan sangat sedikit. Sekarang, planet kecil ini terapung di alam semesta. Sesetengahnya berkata, pelancongan dengan menaiki kapal terbang ialah harapan seumur hidup saya. Tetapi anda tidak perlu mengimpikannya. Sekarang, kita menjelajah di seluruh alam semesta. Lihatlah lokasi bumi. Bukankah bumi terapung di alam semesta? Sekarang, kita menjelajah di seluruh alam semesta. Memandangkan orang tidak merasainya, mereka berkata, saya berharap dapat melancong ke luar negara, menaiki kapal terbang. Atau, saya harap dapat melancong ke Pulau Jeju. Namun sebenarnya, sekarang kita menjelajah seluruh orbit angkasa. Kita mengelilingi matahari dalam 365 hari setahun. Kita berterusan menjelajah. Mengenai planet kecil bumi, Tuhan menyebutnya pada 2700 tahun dahulu melalui Nabi Yesaya. Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, tak dianggap seperti sebutir tebu pada neraca. Kalau begitu, siapakah yang mengendalikan sistem suria ini? Siapakah yang menciptanya? Dia yang mencipta alam semesta dan menguruskannya ialah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kita. Betul? Di dalam sistem suria ini sahaja, bumi adalah sangat kecil. Sekarang, marilah kita meluaskan jarak sedikit jauh. Untuk memahami alam semesta, kita perlu memahami tentang cahaya. Memandangkan bumi adalah sangat kecil, dia ada pembaris di bumi untuk mengukur alam semesta. Untuk ini, Tuhan membuat pembaris dipanggil sebagai cahaya yang berkelajuan 300,000 km per saat. Cahaya bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali dalam sesaat. Jarak cahaya yang dapat bergerak dalam setahun ialah 9,460 bilion kilometer. Ini ialah pembaris yang Tuhan buat untuk mengukur jarak di antara bintang. Di bumi, kita tidak memerlukan pembaris seperti itu.
Jarak cahaya bergerak dalam setahun dipanggil tahun cahaya. Cahaya bergerak 9 trilion 460 bilion kilometer setahun. Marilah kita melihat secara teliti akan galaksi di mana sistem suria kita dan planet bumi ini miliknya. Apabila saya melawat India dan Nepal, saya mendengar bahawa penglihatan ahli-ahli tempatan adalah sangat baik, sehingga kan mereka dapat melihat sesuatu yang jauh. Jadi, saya bertanya kepada mereka, saya mendengar kamu mempunyai penglihatan yang bagus. Kalau begitu, apakah kamu mencari bumi di galaksi kita? Planet bumi di galaksi kita. Anda juga boleh coba mencarinya. Di galaksi ini, tiada cara untuk melihat di manakah bumi berada. Kerana bumi adalah begitu kecil dan tidak penting. Tetapi, orang memegahkan kuasa atau kekayaan mereka di bumi. Namun, jika kita membuka mata rohani dan melihat sekeliling, Tuhan akan membenarkan kita mendapat jawapan untuk soalan. Apakah yang harus kita cari agar benar-benar berjaya dalam hidup? Mengapakah Tuhan meminta kita mencari perkara syurgawi dan bukannya perkara bumi? Melihat ke bawah bumi dari jarak yang jauh darinya, kita dapat mencari jawapan dengan mudah. Dikatakan bahawa galaksi kita berukuran 100,000 tahun cahaya dalam diameter. Apabila cahaya bergerak sepanjang 100,000 tahun, ia boleh menjelajah dari hujung galaksi kita ke hujung yang lain. Bukankah ini dunia yang benar-benar mengagumkan, besar dan menakjubkan? Siapakah yang menciptakan dunia ini? Tuhan Elohim. Inilah dunia yang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ciptakan. Siapakah yang menguruskannya? Tuhan. Jika ada bahkan ralat terkecil pun, bintang-bintang akan berlanggar dengan satu sama lain. Letupan akan berlaku di bintang-bintang. Agar bintang-bintang tidak berlanggar dengan satu sama lain, Tuhan mengendalikannya dengan sangat tepat. Mengenai dunia yang tepat ini, jika sesiapa berkata, dunia ini dihasilkan secara spontan, dia mestilah orang yang bodoh. Dilaporkan bahawa di galaksi kita sahaja, ada kira-kira sebanyak 200 bilion bintang seperti matahari. Jadi, walaupun seseorang menjadi yang terbaik di bumi ini, sama seperti menjerit hore di titik yang kecil. Andaikan kita mengira 200 bilion bintang. Jika kita mengira satu bintang per saat, ia mengambil lebih daripada 6,000 tahun untuk mengira semuanya. Maksud saya, bilangan bintang bukannya sedikit. 6,000 tahun ialah tempoh masa dari Adam sampai sekarang. Walaupun bintang-bintang di galaksi kita dikira setiap saat dari masa Adam, iaitu nenek moyang iman kita yang pertama sampai sekarang, ia tidak dapat habis dikira. Tuhan yang menciptakan dunia ini benar-benar menakjubkan dan hebat, bukan? Kita melayani pencipta itu sebagai bapa dan ibu kita. Galaksi kita sahaja adalah cukup menakjub dan mengagumkan. Sekarang, biarlah saya bertanya kepada anda satu soalan. Adakah anda benar-benar percaya bahawa Tuhan menciptakan dunia ini dan mengendalikannya? Apakah anda percayai hal itu? Sekarang, saya memberikan anda soalan kedua. Adakah anda percayai kuasa Tuhan? Anda percaya Tuhan mempunyai kuasa apa? Tuhan Elohim menciptakan seluruh alam semesta dan mengendalikannya. Menurut buku Yesaya bab 40, bumi adalah sekecil satu titik dalam timba dan sebutir debu pada neraca. Dia yang menganggap bumi seperti ini ialah Tuhan kita. Adakah anda benar-benar percaya bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan seluruh alam semesta dan mempunyai kuasa untuk mengendalikannya? Semua orang yang berada di sini pada hari ini akan diberkati. Kita ialah anak-anak Tuhan Bapa dan Ibu. Adakah anda mempercayai ini juga?
Kalau begitu, kita pasti dapat memenuhi misi penginjilan manusia di seluruh dunia dengan kuasa Bapa dan Ibu. Kerana Tuhan berkata kepada kita, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Aku pasti akan membantu kamu. Lihatlah alam semesta secara keseluruhan. Tuhan menciptakan alam semesta yang besar dan menguruskannya. Tuhan yang seperti itu berjanji untuk membantu kita. Di dalam buku Ulangan bab 28 tertulis, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apabila kehidupan dan seumur hidup kita berjalan menurut firman Tuhan. Apabila kita mematuhi firman, mengikut perintah, peraturan dan ketetapannya, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan diberkati pada waktu kita keluar, dan Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa dan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bersatu jalan musuh akan menyerangi kita, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan kita. Kita mempercayai Tuhan Elohim yang menciptakan dunia dan menguruskannya, bukan? Tuhan yang Maha Kuasa itu berjanji, aku pasti akan membantu kamu. Sesetengah orang berkata, gereja Tuhan kelihatan lemah, akan lenyap tidak lama lagi. Apabila Bapa menginjil dan naik ke syurga, dan juga bila Ibu menginjilkan kebenaran, orang berkata seperti itu tentang gereja Tuhan kita. Bapa tidak kisah walau apapun yang mereka katakan, tetapi sentiasa memberitahukan kita ramalan. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, dan raja-raja akan datang. Kita membesar mendengar ramalan ini. Kita diajarkan Bapa mendengar ramalan seperti itu. Jadi, apabila kita mula menginjil di Amerika Syarikat dan menghantar mubalik-mubalik ke luar negara, kita semua mempunyai iman itu. Kita tidak berfikir kita akan melakukannya dengan kebolehan kita, tetapi mempunyai iman, kita akan pergi, mempercayai janji Bapa dan Ibu. Jadi pada hari ini, banyak bangsa berlari ke pangkuan Bapa dan Ibu. Kerana kita mempercayai janji Tuhan, aku akan membantu kamu. Tuhan yang Maha Kuasa berada bersama dan membantu kita. Kalian semua, jika seorang budak kecil cuba membantu ibu bapanya membersihkan rumah, memegang penyapu, adakah terdapat ibu bapa yang mengamanahkan kerja suka kepada anak kecil mereka? Mereka mengamanahkan kerja yang sangat mudah dan ringan supaya anak itu dapat melakukannya. Sama juga dengan kerja penginjilan manusia. Saya boleh lakukan, Anda boleh lakukan, dan kita semua boleh lakukan. Tuhan membuatkan semua kerja berjalan seperti itu. Marilah kita ceria dan menyampaikan firman berkat serta kehidupan Tuhan kepada manusia di seluruh dunia. Buku Yesaya, bab 14, ayat 24 berkata, Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Maksudnya, pasti akan dipenuhi. Bapa menulis dalam buku kebenarannya, yaitu pengunjung-pengunjung dari dunia malaikat, bab 3. Menurut ahli astronomi, galaksi kita berdiameter 100,000 tahun cahaya dan mengandungi lebih daripada 209 bintang seperti matahari. Selain itu, ada kira-kira 200 bilion galaksi di alam semesta. Tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan. Tuhan menciptakan dunia seperti itu. Tuhan mengendalikan dan menguruskan dunia itu. Marilah kita pergi ke arah dunia yang diberkati, di mana Tuhan janjikan dan sediakan itu. Sekarang, kita tinggal di planet kecil bumi ini.
Dan kita diminta menyampaikan berkat kepada semua manusia. Jika mereka menerima hadiah yang diberkati, masa depan mereka akan cerah. Jika tidak, mereka akan kehilangan peluang untuk selama-lamanya. Tuhan telah memberikan kita keistimewaan yang hebat ini dan mengamanahkan kita dengan misi penginjilan kepada semua manusia. Jadi, bila kita pergi menginjil, apakah cara berfikir yang harus kita miliki? Kita harus menginjil. Jika kamu tidak menerima berkat ini, kamu akan mengalami kerugian besar. Kamu tidak boleh mengelakkan hukuman api. Tolonglah terima berkat syurgawi yang Tuhan sediakan. Kita akan pergi ke sana sini untuk berkongsi berkat ini. Sokrates berkata, kenali diri kamu. Kita telah mengetahui siapakah diri sendiri dan akhirnya menyadari bahawa kita tidak perlu memegangkan diri atau menindas serta melukai orang lain. Di alam semesta, bumi sangat kecil. Sekarang, kita tinggal di ruang yang kecil ini. Di tempat yang kecil ini, kita menjalani satu-satunya kehidupan. Memandangkan ini ialah satu-satunya kehidupan, kita harus hidup untuk apa? Bagaimanakah kita harus hidup untuk mengatakan bahawa kita telah menjalani kehidupan yang paling bijaksana dan betul? Untuk ini, Tuhan meminta kita berkongsi berkat Tuhan kepada manusia. Dan sekarang kita melakukan kerja ini. Istilah Alkitab untuk ini ialah penginjilan. Penginjilan ialah berkongsi berkat dengan manusia. Jika mereka terima, mereka akan menerima berkat yang tidak dapat dibayangkan daripada Tuhan. Mereka akan mewarisi dunia dimensi lain. Tuhan menunjukkan minat dalam planet kecil bumi ini, yang kewujudannya tidak membuat sebarang perbezaan. Hakikat ini sendiri benar-benar rahmat yang besar, bukan? Untuk memberkati dan menyelamatkan kita, yaitu pendosa yang ditakdirkan mati, Dia datang ke bumi ini memakai badan manusia. Sebab itulah, bahkan malaikat-malaikat di syurga pun mencemburui kita. Apabila Tuhan datang ke bumi, Dia menjalani kehidupan yang rendah. Dia tidak pernah menindas atau menganiaya siapa pun. Memandangkan Dia mengasihani dan bersimpati terhadap manusia, Dia mahu memberitahu kita tentang kehidupan yang diberkati. Jadi, walaupun Dia dianiaya dan menderita, Dia meletakkan semua usahanya untuk itu. Bapa An Sang Hong, Dia datang ke bumi dan menjalani kehidupan seperti itu selama 37 tahun. Hari ini, saya berharap seikhlasnya bahawa kita akan mengikut kehendak Bapa dan menyampaikan berita kehidupan yang diberkati kepada semua manusia di seluruh dunia. Masa depan kerja duniawi adalah tidak tentu. Orang hanya hidup hari demi hari, tidak mengetahui bagaimanakah masa depan mereka. Tetapi bagaimana pula dengan kita? Masa depan kita sudah ditentukan. Sudah pasti ditentukan. Injil akan diberitakan di Samaria dan ke penghujung bumi. Semua ahli keluarga syurgawi kita yang hilang akan dicari. Mereka akan datang berduyun-duyun dari setiap tempat di dunia. Melihat cahaya kebenaran Yerusalem, mereka akan datang ke dalam cahaya. Seperti yang Ibu Syurgawi katakan melalui buku 1 Tesalonika 4, kita akan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Marilah kita selalu mengingati janji dan berkat ini. Masa depan kita tidak terkurung di bumi kecil ini, tetapi akan terpendang menakjubkan di alam semesta. Masa depan kita akan sangat mengagumkan, sehingga kan di dalam buku 1 Korintus tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan telah menyediakan dunia syurgawi yang sebegitu mulia untuk kita. Betul? Apabila Rasul Paulus melihat kegemilangan syurga ketiga,
Dia takjub. Tak apakah yang dia lakukan kemudian? Dia bahkan bersedia untuk mati dalam melakukan kerja penginjilan pun. Pada pandangan bumi, Rasul Paulus datang dari keluarga yang baik dan suku dia juga baik. Mengenai kuasa dan kekayaan fizikal dan duniawi, dia berada pada kedudukan yang agak tinggi. Tetapi dia meninggalkan semuanya selepas dia melihat kegemilangan syurga ketiga. Dia melihat bumi dari luar angkasa. Selepas melihat itu, dia berfikir, apakah maknanya jika aku menjadi yang terbaik di bumi? Aku akan berlari ke arah dunia abadi Tuhan. Aku akan berlari ke arah jalan yang Tuhan bukakan untuk dunia yang hebat. Dia menulis di dalam Alkitab, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi. Marilah kita fikirkan ini sekali lagi. Bagaimanakah aku dapat jalani satu-satunya kehidupan lebih bermanfaat dan lebih bermakna? Saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati untuk memberitahu tentang syurga kepada orang yang hanya hidup demi perkara duniawi, tanpa mengetahui tentang kebenaran ini. Dengan demikian, semua orang akan kembali ke pangkuan Bapa dan Ibu syurgawi. Kemudian, kita akan menikmati berkat dan kemuliaan syurgawi bersama pada tahun ini. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih banyak.